king terpaksa lari dan seterusnya rook makan queen akan terjadinya checkmate. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Untuk episod kita pada kali ini, saya ada satu game yang saya rasa sangat menarik, yang penuh dengan idea dan taktik-taktik serangan yang mampu untuk meningkatkan ataupun memperkembangkan lagi otak kita dalam permainan catur. Game ni dimainkan oleh seorang Grandmaster ataupun Magician, ahli silap mata dari Riga, iaitu GM Mikhail Tal. Siapa tak kenal dengan beliau kan? Memang terkenal dengan serangan-serangannya yang sangat berbahaya. Jadi Tal bermain putih menentang seorang lawan yang tidak dikenali, tak ada data mengenai pemain ni. Game ni telah diambil dari satu tournament ataupun pertandingan yang diadakan di ibu negara Jerman, iaitu Berlin pada tahun 1975. Jom kita tengok game ni. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Mikhail Tal, manakala hitam pula dimainkan oleh pemain yang tidak dikenali. Dimulakan dengan E4, kita ada C5. Hitam memilih untuk memainkan Sicilian Defense. Naik ke F3, E6, D4. Kita ada pawn makan pawn kat sini dan pertukaran pawn dilakukan. Kemudian A6 dimainkan dan seterusnya bishop ke D3. Dalam posisi ini naik ke C3 biasa dimainkan, tapi Tal memilih untuk bishop ke D3 terlebih dahulu. Kita ada naik ke F6, kosong-kosong castling oleh Tal dan seterusnya queen ke C7. Dalam posisi ini, Tal memilih untuk memainkan kingnya ke H1 dengan idea untuk menolak pawn ke F4 kat sini, membuat serangan. Kita ada D6 oleh hitam dan seterusnya F4, satu gerakan ataupun serangan yang agresif bakal dilancarkan. Seterusnya naik B ke D7, naik ke D2, bishop E7 dan naik sekali lagi melompat ke F3. Kosong-kosong castling oleh hitam dan seterusnya queen ke E2 kat situ. Kita ada naik ke C5 dan serangan pertama dilakukan ke atas knight, iaitu pawn ke E5 menyerang knight. Kita ada pertukaran pawn di petak E5 kat sini dan seterusnya knight melarikan diri ke D7. Bishop ke G5 dimainkan oleh Tal kat sini. Dan dalam posisi ini kita dapat tengok bahawa bishop tu tidak boleh dimakan. Kalau hitam makan bishop tersebut, Tal boleh membuat serangan pertamanya dengan bishop makan pawn di H7 check. Dan selepas king makan bishop tersebut, knight boleh makan bishop di G5 check, king terpaksa masuk dan kita ada queen ke H5 dengan ancaman untuk membuat checkmate di petak H7 yang tak dapat dibendung kat situ. Jadi satu quiz saya tinggalkan untuk korang kat sini. Apakah nama serangan bishop makan pawn di H7? Korang boleh jawab di ruangan komen kat bawah. Baik, tadi kita ada gerakan king yang melarikan diri kembali ke G8. Baik, kalau king melarikan diri ke G6, serangan boleh diteruskan dengan knight makan pawn di F7. Dan selepas rook makan knight tersebut, queen boleh membuat check. Dan selepas king melarikan diri, tiada sesiapa yang mengawal rook tersebut dan boleh dimakan. Kat sini kita dapat tengok ancaman queen nak buat checkmate di petak G7 dan juga knight untuk makan pawn di E6 ni sangat kuat kat situ. Dan semestinya hitam akan mengalami kesukaran. Baik, kita kembali ke sini. Selepas bishop ke G5, kita ada knight makan pawn di E5. Dengan harapan untuk Tal membuat knight makan knight dan seterusnya bishop makan bishop di G5. Dan segala masalah hitam akan selesai. Namun dalam posisi ini, Tal membuat caranya tersendiri, iaitu bishop makan bishop di E7 terlebih dahulu. Kita ada knight makan knight di F3 dengan ancaman untuk queen membuat checkmate di petak H2. Jadi knight ni terpaksa dimakan oleh rook kat situ. Kita ada queen makan E7 dan kat sinilah Tal membuat satu gerakan yang bagus. Dengan serangan yang pertamanya, iaitu bishop membuat sacrifice di H7 check. Kalau king melarikan diri ke H8, ini merupakan satu kesilapan sebab rook boleh datang ke H3. Dan selepas rook ke H3, kat sini mungkin hitam boleh memainkan E5, bishop menyerang rook yang berada di H3. Namun
Terdapat checkmate dalam 4 langkah yang boleh dibuat oleh putih kat sini. Korang boleh cuba pause dan cuba cari apakah gerakan checkmate 4 langkah tersebut. Silakan. Bishop ke F5. Check. Membuat open check kat situ. Selepas king melarikan diri, kita ada gerakan paksaan rook masuk ke H8. Memberi rook secara percuma kat situ. King terpaksa makan, queen datang ke H5. King terpaksa lari dan seterusnya checkmate di petak H7. Satu serangan yang cantik. Kalau king tersebut melarikan diri ke petak H8. Jadi kat sini hitam memilih untuk makan bishop tersebut. Ini terpaksa sebenarnya. Selepas itu rook pergi ke H3 membuat check. Kalau king melarikan diri keluar iaitu ke G6, ini satu kesilapan. Ada checkmate 2 tapak kat sini. Dimulakan dengan queen check, king lari dan seterusnya rook ke F3 checkmate. Oleh sebab itu selepas rook ke H3, king masuk ke G8. Dan dalam posisi ini kita dapat tengok ancaman serangan ataupun checkmate di file H ni sangat tinggi. Namun putih ataupun Mikhail Tal tak boleh tergopoh gapah. Kalau queen ke H5 dimainkan kat sini dengan idea untuk membuat checkmate di H8 ataupun H7, mungkin hitam boleh memainkan F5 untuk membuka ruang kingnya keluar. Dan hitam boleh meneruskan permainan kat sini. Oleh sebab itu, Tal tidak membenarkan hal ini untuk berlaku. Dia membuat satu gerakan yang bagus pada posisi ini iaitu lompatan knight ke F5 menyerang queen hitam. Sememangnya knight tersebut tak boleh dimakan sebab queen boleh makan queen di E7 secara percuma. Jadi dalam posisi ini hitam perlu berhati-hati. Kalau dia melarikan queennya contohnya ke D8, putih boleh membuat serangannya dengan queen ke H5 ingin membuat checkmate di H7 ataupun H8 seperti yang kita bincang tadi. Kalau F6 dimainkan membuka ruang untuk king melarikan diri, kita ada knight masuk ke H6. Sememangnya knight tersebut tak boleh dimakan. Sebab kalau makan knight tersebut, queen boleh pergi check kat situ dan king terpaksa lari dan seterusnya terjadi checkmate dalam 2 langkah. Oleh sebab itu, selepas knight pergi check di H6, king mungkin terpaksa melarikan diri ke H8 ataupun H7. Namun, tidak terlepas daripada kesakitan yang ingin dibuat oleh putih. Contoh kita ada kat sini, kalau king lari ke H8, knight boleh masuk ke H7 membuat check. King terpaksa ke G8. Dan kat sini satu gerakan cantik boleh dilakukan dengan knight ke H8. Mengawal petak F7 ni daripada king supaya dia tak melarikan diri. Dan pada masa yang sama mengancam untuk membuat checkmate di petak H7. Tak ada apa lagi yang hitam boleh buat kat sini. Mungkin hitam boleh mencuba membuka ruang dengan rook ke E8. Namun queen ke F7 akan terjadinya checkmate. Kita dapat tengok kat sini terlalu banyak idea serangan yang Tal boleh buat. Sememangnya siapa-siapa yang lawan dengan Tal akan berkicap, akan berpeluh menanti masa depan yang tidak pasti. Baik, kita kembali ke posisi kat sini. Selepas knight pergi ke F5 menyerang queen, hitam lawannya telah memilih untuk melarikan queennya ke G5. Tidak membenarkan queen untuk datang ke petak H5 kat situ. Namun, dalam posisi inilah Tal telah membuat sekali lagi gerakan yang sangat bagus. Cuba korang pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan Tal yang seterusnya. Silakan. Walaupun queen hitam mengawal petak H5 tidak membenarkan queen Tal untuk datang ke situ, tapi Tal masih lagi membuat gerakan tersebut. Kenapa? Kita tengok kat sini, Tal membuat gerakan queen H5 yang sangat bagus. Dan dalam posisi inilah lawannya telah memilih untuk resign dan menyerah kalah. Kenapa? Kita dapat tengok kat sini, kalau queen tu memakan queen tersebut, kita ada knight pergi ke E7 membuat check. King terpaksa lari dan seterusnya rook makan queen akan terjadinya checkmate yang diberi nama apa? Itu merupakan kuis kedua yang saya akan tinggalkan untuk korang semua. Sila jawab di ruangan komen kalau korang nak jawab. Baik, kita kembali ke posisi ini. Kalau queen tak makan, queen tu, contohnya mungkin F6 dimainkan kat sini membuka ruang untuk king. Knight E7 satu langkah saja akan membuat checkmate. Jadi dalam posisi ini, sememangnya hitam dapat tahu yang dia tak boleh menang. Jadi dia telah memilih untuk resign terus.
Baik, kalau korang tengok di game ni, terdapat sangat banyak taktik, sangat banyak ancaman dan serangan yang boleh dilakukan. Sememangnya macam yang saya cakap di awal analisis tadi, ini merupakan satu permainan yang sangat bagus di mana kita dapat belajar banyak benda daripada Mikhail Tal, terutamanya cara untuk menyerang. Baik, kalau korang perasan juga, pihak kami sebenarnya telah memperbanyakkan video catur. Mungkin kita akan cuba untuk post video dengan lebih kerap lagi sebagai tanda terima kasih atas sokongan anda selama ini. Jadi saya rasa itu saja daripada saya untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan subscribe kepada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video catur yang lain. Terima kasih. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. X Chess Academy.